Suasana sejuk lah. Madinah sejuk. Sejuk lagi. Tapi dah masa nak balik tu 2-3 hari nak balik tu dah kurang. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan ruang masa dan kesempatan kepada kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan telah pun kita berada pada hari yang ke-8 daripada Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan 8 hari yang telah kita lalui ini telah pun kita isi dengan amal yang saleh. Setiap jiwa bertanya kepada dirinya masing-masing, apa khabar bagi Ramadan kita yang telah berlalu ini? Bagaimana dengan amal kita? Bagaimana dengan Al-Quran kita? Bagaimana dengan sedekah kita? Adakah telah kita lipat gandakan dia seperti mana yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya masih kita rasakan belum mencukupi, kita tambah baik dan kita baiki sementara kesempatan yang masih ada, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang sama-sama kita bermuhasabah bila kita berada dalam bulan Ramadan ini. Saban tahun kita diperingatkan, setiap tahun kita diulang-ulang peringatan itu kepada kita, bahawa Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil. Allah Subhanahu wa taala menyeru mana-mana orang yang mencari syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mendambakan syurga Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang Allah redha. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang semua kita maklum akan dibacakan baik menjelang maupun di awal maupun pada malam-malam Ramadan, bahawa akan ada penyeru yang menyeru pada setiap malam kepada semua orang-orang yang beriman, kepada semua manusia, dengan seruan ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencintai, yang mencari-cari kebaikan, datanglah. Yang mana tuan-tuan, seruan itu mengajak kita kepada satu nikmat yang kekal abadi. Seruan itu mengajak kita kepada satu nikmat yang merupakan sebenar-benar nikmat yang tidak ada pengakhiran. Akan tetapi manusia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang harus kita sama-sama renungkan, sama-sama kita fikirkan, bagaimana seruan ini, tuan-tuan, walaupun seruan itu mengajak kita kepada satu perkara yang disukai oleh manusia, satu perkara yang amat-amat dicintai oleh jiwa manusia. Apa dia? Dia suka kepada kerehatan, dia suka kepada berasa tenang jiwa daripada kegelisahan dan kesedihan. Maka itulah hakikat nikmat syurga yang disuruh kita buru dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Yang mana kita tahu syurga Allah Subhanahu wa taala itulah sebenar-benar kenikmatan. Mana-mana orang yang mengecapi sedikit daripada nikmat syurga,
Dalam hadis kata Nabi, satu celupan sahaja daripada nikmat syurga, dia akan melupakan segala susah payah, segala jerih perih yang dia lalu semasa di dunia. Kenapa? Kerana nikmat syurga adalah sebenar-benar kenikmatan. Nikmat dunia ni tuan-tuan, yang hakikatnya hanya sekejap sahaja. Dan dunia yang menipu ini pun tetap dicari dan diburu oleh manusia. Walau kita, saya dan juga tuan-tuan, kita tahu bahawa nikmat dunia ini sifatnya hanya sementara. Terkadang nikmat yang banyak tetapi tidak dapat dikecapi oleh sebahagian orang. Bila kita bercakap tentang bulan Ramadan ini tuan-tuan, antara perkara yang mungkin akan ada banyak berputar di hadapan kita, kalau orang yang ada media sosial ni tuan-tuan, apa dia? Menu buka puasa. Menu buka puasa ni dah siap lah. Orang buat video dan sebagainya. Wallahualam. Cuma saya nak sebut, bila kita lihat makanan, kadang-kadang bulan puasa lah keluar macam-macam jenis makanan. Baik-baik tak teringin, jadi teringin kita. Asal fikir kita bukan nak makan, tapi bila dah lalu, dia pun WhatsApp kat rumah, kalau buat buka nanti sedap juga kata dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi nikmat dunia ini begitulah. Kita boleh ambil sebahagiannya, sampai satu tempoh masa mungkin tak boleh ambil dah. Makanan sedap macam mana pun, waktu muda kita makan. Sampai satu tahap tak boleh makan, tengok aja. Orang pun tanya, kenapa tak makan? Ustaz, tak boleh, kata dia, gaut. Jadi habis, stop lah. Makanan sedap, terhalang dia. Maka sebahagian orang, dia menikmati nikmat dunia, tetapi mungkin hatinya susah hati. 1001 masalah yang berada dalam fikiran dia, menyebabkan kadang-kadang tak ada selera dia nak makan. Tak ada selera dia. Bukan dia fikir benda apa, dia fikir anak dia nak dapat masuk sekolah mana je, tak selera. Bapak yang tak selera, anak makan semacamnya. Maka ini semua tidak ada bagi orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebesar-besar kenikmatan, hati yang tenang, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada kegelisahan, ketakutan, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebut tadi, walaupun inilah perkara yang disukai oleh manusia. Dia suka berehat-rehat, dia tak suka bersusah payah, tak suka bertukus lumah. Jiwa manusia sukakan rehat, sukakan rehat. Macam saya pernah cerita, orang buat cerita tuan-tuan, cerita Pak Mat dengan Pak Abu. Dia cerita dua kawan baik, kerja dia layan lah. Dua orang ni nak layan kecil-kecilan, pesisir pantai, bot kecil. Hari-hari keluar waktu pagi, tengah hari balik, tangkap ikan. Mana yang dapat itulah hasil, jual untuk rezeki mereka. Waktu petang, rehat-rehat, duduk tepi pantai, mungkin baiki pukat yang bocor ke dan sebagainya, duduklah menikmati angin pantai. Satu hari Pak Mat tengah duduk relax, datanglah. Dia kadang-kadang cerita ni nama boleh bertukar tuan. Tadi Pak Mat, Pak Abu, tiba-tiba dah jadi Pak Kasim pula. Dia lupa dah tu. Tapi Pak tu lah juga orangnya juga. Jadi Pak Abu ni datang, tanya, kalau kita apa kata besok kita keluar awal sikit. Keluar awal lah. Kita keluar awal sikit, kita balik lewat sikit. Kawan ni pun tanya, Pak Ahmad ni pun tanya, kenapa pula nak keluar awal sikit? Keluar macam biasa sudahlah. Kenapa nak keluar awal sikit? Supaya kita boleh dapat ikan banyak sikit. Kenapa pula nak ikan banyak sikit? Supaya kita boleh dapat jual lebih banyak ikan, jadi hasil kita pun lebih banyak daripada biasa, banyak sikit lagi. Jadi kenapa pula nak duit banyak? Banyak tanya pula Pak Ahmad ni. Pasal apa pula nak duit banyak sikit? Supaya kita boleh pergi beli bot yang lebih besar sikit. Nak buat apa pergi beli bot besar sikit? Supaya kita boleh pergi laut yang lebih dalam sikit lagi. Boleh pergi lagi lah. Nak buat apa pula pergi laut dalam? Oh, banyak pula dia tanya. Kalau kita banyak tanya, nak ke tak nak ni? Nak. Kawan ni pun melayan. Nak buat apa beli besar sikit, pergi laut yang lebih dalam sikit. Nak buat apa pergi laut lagi dalam? Supaya kita boleh dapat ikan lagi banyak. Ingat habis dah. Tak habis lagi. Nak buat apa pula ikan banyak ni? Supaya kita dapat jual ikan dengan hasil yang lebih banyak dan kita jadi kaya raya, kata dia. Nak buat apa jadi kaya? Dia tanya pula. Nak buat apa jadi kaya? Supaya nanti kita boleh beli rumah besar. Kita boleh ada rumah yang selesa,
boleh pasang penghawa dingin. Bila kita dah kaya raya, boleh kita duduk santai-santai saja petang-petang, kata kawan. Lalu kata Pak Mat, kalau ujungnya itu yang kau cari, inilah yang aku tengah buat sekarang ni. Nak maksudnya, dah duit banyak, ujungnya pun nak rehat-rehat. Jadi kalau rehat tu yang kau cari, tak payah pergi cari bangun awal sikit, tak payah beli bot besar sikit, tak payah. Sekarang ni pun aku dah rehat. Maka tuan-tuan, sebenarnya saya nak sebut pada tuan-tuan, inilah hakikat hidup dunia. Yang kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan Ramadan ini untuk pujuk manusia yang sebahagian mereka, termasuk saya dan tuan-tuan, kadang-kadang kita sibuk dan kita leka tentang matlamat kita. Sibuk, lalu Allah datangkan Ramadan, datang tawaran-tawaran yang hebat ini untuk jiwa-jiwa yang hidup menyahutnya. Tetapi ada orang yang tak kisah dengan seruan ini. Manusia yang hakikatnya suka kepada kerehatan, suka kepada kesenangan, suka kepada bersenang lenang, mengapa tidak mahu menyahut seruan kepada syurga Allah yang merupakan kemuncak kepada kesenangan dan kerehatan? Ini yang saya nak ajak tuan-tuan kita muhasabah sekejap. Seperti mana makanan yang sedap, yang biasanya disukai oleh orang-orang yang boleh makan. Orang order ulur kat kita, lobster, mahal punya lobster. Ulur kat kita, udang galah ustaz, kepala kambing ustaz, hati unta ustaz, nasi unta, semuanya sedap. Tapi ustaz kata saya tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Asid urik tinggi, ubat tak bawa. Begitulah manusia tuan-tuan. Apabila manusia yang sepatutnya dia suka kepada kesenangan, tetapi seruan kepada syurga ini dia tak tertarik, bermakna mungkin ada sesuatu yang tak kena dalam hati. Inilah yang kita nak bersihkan dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, supaya kita menjadi orang yang dahagakan apa yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan datang dan hari yang begitu cepat berlalu. Saya masa tuan Haji Japri WhatsApp waktu tazkirah tu, saya kata lambat mula tahun ni. Jam celik mula dah. Sekejap. Masa begitu cepat. Hari berganti hari begitu pantas. Jumaat ke Jumaat begitu pantas. Menyebabkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lalai dan leka, maka dia terlepaslah kebajikan yang banyak. Maka saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan pertolongan untuk menjadikan diri kita beriltizam dengan amal saleh, mencintai amal saleh dan bahagia dalam melakukan amal saleh. Dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali satu orang yang tidak pernah menolak permintaan. Ini cop Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu 'anis sa'il. Nabi tak pernah menolak permintaan orang. Nabi orang yang sangat pemurah, tetapi apa level pemurah Nabi ni sehingga kan pakaian yang baru Nabi pakai, orang sahabat datang dan minta, Nabi buka dan bagi pada dia. On the spot Nabi bagi. Satu perkara yang mungkin tak terfikir pada akal kita. Tapi inilah insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat pemurahnya Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini bila masuk bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Wallahu a'lam. Maka kita sama-sama ambil kesempatan tuan-tuan, Ramadan ini mudah-mudahan menambah kebaikan yang mudah-mudahan telah pun berada dalam diri kita. Bersungguh-sungguh minta kepada Allah kekuatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah Ta'ala rezekikan kepada kita sehingga akhirnya, dan direzekikan pula mengisinya dengan perkara-perkara yang membolehkan kita keluar daripada Ramadan ini dengan dua perkara: maghfur, keampunan daripada segala dosa, dan idkhul minan nar, dan dicatatkan sebagai orang yang dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita Ramadan ni saya ambil kesempatan sambung kitab kita yang saya pun rasa macam dah lama tak kuliah. Jadi bab yang seterusnya, kita berakhir kuliah kita bab ke-45, iaitu bab mengunjungi orang-orang saleh dan juga meminta doa mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Jadi kita masuk pada bab yang baru, bab ke-46, keutamaan dan anjuran mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan cinta kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kalimah yang dikatakan.
saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran agama. Ini adalah perkara yang disuruh oleh agama. Dan bukan sekadar itu, agama juga menyuruh kita menyatakan kecintaan itu. Beritahu kasih kita kepada saudara kita. Ini jangan disalahfahami dalam bentuk silang jantina tu beza. Tapi kecintaan ini maksudnya dalam bentuk yang tidak dilarang oleh agama, dan juga bagaimana menyatakan kecintaan itu. Bermula bab ini dengan dibawa ayat Al-Quran dari surah Al-Fath ayat 29. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maksudnya Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya. Allah beritahu sikap orang-orang yang bersama dengan Nabi, orang beriman ini, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Dan alhamdulillah tuan-tuan, wallahu a'lam, 2-3 hari ini isu sensitif lah kalimah Allah Subhanahu wa taala ini, kalimah Allah yang berlaku. Ya, ini bukan soal politik, ini soal agama. Orang menyatakan bantahan, tak setuju terhadap perkara ini, ya, walaupun ada bermacam-macam versi ceritanya, wallahu a'lam. Tapi saya nak sebutnya, alhamdulillah kita ada perasaan itu. Kaum muslimin ada perasaan itu, iaitu kita rasa tercabar bila nama Allah Subhanahu wa taala ini dipermainkan. Cuma kena bersulam dengan fakta lah. Jangan emosi yang tidak terkawal, ini jangan. Tapi marah apabila Allah dihina, ini sikap orang beriman, tanda ada iman dalam jiwa. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah kata dalam ayat ini, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan bahagian ni yang nak diambil dalam bab ini, tapi mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fatah ayat 29. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan satu perkara, iaitu orang yang benar-benar ada iman dalam jiwanya. Dia ada rasa kasih kepada saudara-saudaranya, tuan. Dia ada rasa kasih pada saudara-saudaranya. Dan ini yang sepatutnya ada dalam jiwa orang beriman. Maka setiap jiwa harus semak jiwanya dan hatinya, bagaimana perasaannya terhadap saudaranya. Bagaimana perasaannya kepada saudara seagamanya. 8 hari dah kita puasa, tuan-tuan. Ada tak perasaan benci lagi kita pada saudara-saudara kita? Ada tak orang yang kita masih lagi ada dalam senarai, aku ni, orang lain aku tak. Kalau dia ni mati duduk balik pun aku tak mahu. Marah sungguh tu. Dia sampai tahap mati duduk balik tu marah betul lah. Tapi tak boleh begitu sebenarnya. Tak boleh begitu bila mana kita berurusan dengan saudara kita. Kena ada kecintaan. Soal kita membenci perbuatan mungkar, benci perbuatan, bukan benci batang tubuhnya. Apabila dia meninggalkan kemungkaran itu, maka kecintaan kita kepadanya kembali seperti mana kecintaan kepada saudara yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada fihi halawatul iman. Hadis ni popular, tuan-tuan. Anak-anak kita kalau belajar sekolah Arab kan, antara hadis yang awal mereka akan belajar selain daripada innamal a'malu binniyat, hadis ni lah. Hadis yang kita akan belajar. Saya ingat hadis ni kita panggil hadis halawatul iman. Halawatul iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Ada 3 perkara, man kunna fihi wajada fihi halawatul iman. Siapa yang memiliki 3 perkara itu, maka dia akan merasai manisnya iman. Tuan-tuan, manisnya iman ini satu perkara yang semua orang beriman nak rasa. Bagaimana hakikatnya, hanya orang yang Allah beri kepada dia rasa itu yang mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia 3 perkara tersebut? Maka kata Nabi, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai mimma siwahuma, daripada selain daripada itu. Kecintaan dia yang berada pada senarai teratas, kecintaan dia adalah kepada Allah dan Rasul, lebih daripada segala perkara yang lain. Apabila berlaku pertembungan di antara hak Allah dengan hak selain Allah, dia sanggup mengorbankan apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni perkataan yang mudah untuk kita lafaz. Cintakan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya.
Tetapi ada keadaan ketika mana berlaku pertemuan nak menyatakan kebenaran yang mana menyebabkan nanti kalau aku cakap benda ni aku akan dibenci orang. Tapi aku tak cakap benda Allah suruh cakap, maka ketika itu barulah kita lihat siapakah yang benar-benar meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai keutamaan. Siapakah yang benar-benar meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai keutamaan. Apabila datang satu perkara jelas tegahan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ada pula kepentingan dalam perkara tersebut. Yalah ustaz, haram memang haram, tapi saya nak rugi banyak ni. Itu ketika itu berlaku pertemuan. Haram ni, yalah haram memang haram. Rugi saya siapa nak tanggung? Dia rugi dia. Maka ketika itu boleh dinilai apakah kecintaan kepada Allah lebih daripada sebab segala yang lain, atau ia hanya sekadar ungkapan yang dilafazkan semata-mata. Bukan untuk orang lain, kita bercakap tentang diri kita sama, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang mencintai orang lain yang mana tidaklah dia mencintai orang tersebut melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kena dengan tajuk hadis. Bulan Ramadan ni bulan terbaik untuk kita subuhkan pada kasih sayang. Orang yang lama dah tak bertegur sapa, tuan-tuan. Orang yang lama dah bermasa muka. Orang yang lama dah saling mungkin menyimpan perasaan tak selesa antara mereka. Inilah bulan terbaik untuk kita perbaiki dan buang segala perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana ini perkara yang mungkin menjadi penghalang kita daripada menikmati manisnya iman. Dan yang kedua, kita semak diri kita, tuan-tuan. Kenapa kita kasih kepada satu orang itu? Ada bermacam sebab satu orang boleh kasih kepada satu orang. Kalau kerana kepentingan dunia, mana-mana orang boleh kasih pada mana-mana orang. Dulu dia tak ada jawatan, orang tak kenal dia. Sekarang dia sudah jadi orang kaya. Dia sudah tukar dia punya jalan. Dia punya jalan sudah tukar. Dia sudah jadi orang kaya, kawan pun sudah ramai. Saudara jauh jadi dekat. Dulu tak pernah kenal pun masa susah. Bila dah kaya, ramai mengaku saudara. Dengar dia kaya, wah itu saudara saya tu. Saudara mana? Jauh. Tapi saudara. Kalau tak kaya, mungkin yang dekat pun tak ngaku saudara. Saudara kau tu dia kata, dia saudara kau. Satu dia, saudara kau lah tu, bukan saudara dia. Tuan-tuan, manusia boleh mencintai manusia lain di atas kepentingan-kepentingan dunia. Dan ini telah banyak berlaku. Tapi bagaimana satu orang beriman apabila dia kasih kepada saudaranya bukan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita kena tanya diri kita. Kenapa kita kasih kepada satu orang? Nabi kata, ini kalau ada dalam jiwa satu orang beriman, maka dia hampir kepada manisnya iman. Yang pertama tadi, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi kecintaannya kepada yang lain. Bukan bermaksud dia tidak kasih kepada yang lain. Dia sayang anaknya. Tapi bila Allah ambil anaknya, dia tidak bantah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bantah, dia tidak pertikai ketetapan Allah. Dia tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ramai anak orang lain, kenapa anak aku yang kau ambil? Punya ramai orang lain, kenapa aku yang sakit? Punya ramai orang lain yang tak jaga makan, aku yang jaga makan kau bagi penyakit ni. Maka dia tidak begitu kepada Allah. Dia redha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, dia kasih kepada saudaranya semata-mata kerana Allah. Ini yang satu orang kena semak diri kita. Apa yang menjadi sebab kita kasih kepada saudara kita? Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allah min, bila mana selepas Allah selamatkan dia daripada kekufuran itu. Kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Bencinya dia kepada kekufuran itu seperti mana dia benci jika dia dihumbankan ke dalam api neraka.
Satu orang tak suka dihumban ke dalam api, begitulah dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang kitab ini, pertama, iman hanya terasa manis jika disertai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta untuk berbuat taat adalah lebih mementingkan taat daripada kesenangan dunia. Maksudnya meletakkan ketaatan kepada Allah itu sebagai keutamaan. Walaupun mungkin kerana nak berbuat taat, ada perkara-perkara yang mungkin kita rugi pada bahagian-bahagian dunia kita. Masuk satu skim, masuk satu program, pada peringkat awal kita tak tahu yang dia syubhat, tak tahu yang dia mungkin tak patuh syariah, istilah dia hari ini. Tak patuh syariah. Jangan salah faham, saya bukan haram ustaz, saya cuma tak patuh syariah je. Tak patuh syariah tu haram lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar mana rugi ustaz kalau saya keluar. Tapi haram itulah, saya dah fikir haram memang haram, tapi saya rugi. Haram memang haram, ataupun pelaburan patuh syariah memang ada, tapi keuntungan kecil ustaz. Ya. Satu orang yang benar-benar kasih kepada Allah, dia meletakkan redha Allah sebagai keutamaan dia, lebih daripada segala yang lain. Walaupun pada sebahagian keadaan dia terpaksa mengorbankan kesenangan dunia. Tuan-tuan, ini benda yang seronok kita cakap, indah dituturkan, tapi bila kita bertembung dengan kepentingan kita, tuan-tuan, ramai orang duk cari jalan. Duk cari jalan. Duit ini memang haram sah, dia kata. Duit ini memang syubhat. Tapi kalau saya buat ganti tayar kereta, tak apa sah. Saya tak makan, saya tukar tayar, tak apa. Buat bayar yuran, dia cari pusing, cuba cari. Sedangkan agama ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak boleh sewenang-wenangnya kita mencari-cari. Helah sebegitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mencintai Allah dan Rasul, kata dia, adalah dengan mengutamakan redha keduanya daripada mengikuti hawa nafsu. Allah, tuan-tuan, inilah bulan terbaik kita mengekang nafsu kita, seperti mana dalam bulan Ramadan ini. Hanya yang menjadi persoalan saya dan juga tuan-tuan, bagaimana nak kita bawa keluar daripada Ramadan. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita program 1 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nafsu kita benar-benar kita lenturkan. Tetapi bagaimana nak menjadikan nafsu itu lentur dan tunduk dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita perjuangkan sepanjang hayat kita. Dan inilah, kata pengarang kitab ini, kecintaan kepada Allah adalah dengan cara menundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah kurniakan dengan nafsu, dan kerana ada nafsu itulah dia menjadi manusia. Manusia kalau tak ada nafsu, masalah. Tak ada nafsu makan, tak kuat badan dia. Tak ada nafsu marah, orang ambil hak dia sewenang-wenang. Baru beli motor, orang curi motor. Orang bagi tahu, "Pakcik, orang curi motor saya." Tak apa. Curi. Elok. Ada masalah. Kata Ustaz, kamu itu bukan sabar, kata dia. Nafsu marah, pertahankan maruah. Orang permainkan agama kita marah. Kerana itu dia menjadi manusia. Nafsu syahwat supaya ada anak dan keturunan. Allah jadikan begitu dia cipta manusia. Tetapi nafsu juga ada, nafsu yang mengejak manusia kepada kemungkaran. Nafsu ini yang perlu tunduk kepada Allah. Nafsu syahwat, tetapi tidak kepada yang haram, hanya kepada yang halal. Nafsu sayang kepada harta, suka kepada kesenangan, tapi tidak kepada yang haram, hanya kepada yang Allah redha. Itu menjadikan nafsu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata pengarang kitab ini, bukti dia mencintai Allah adalah tidak bertambahnya kemuliaan. Tidak bertambahnya kemuliaan ketika mana dia senang dan kaya. Dikatakan sini jaya, dan tidak berkurangnya kemuliaan ketika mana dalam keadaan susah. Maksudnya, tuan-tuan, ketika kaya dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kesenangan tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Dan keadaan Allah uji dia dengan kesusahan tidak menyebabkan dia rasa bahawa Allah Subhanahu wa taala menzalimi dia. Tuan-tuan, ini satu perkara yang terkadang manusia dia ada perasaan yang berperang dalam jiwanya. Ketika Allah uji dia, terkadang dia fikir, kenapa Allah uji aku? Sedangkan tuan-tuan, Allah apabila kasih kepada seseorang, ibtalah, kata Nabi, Allah uji dia. Dan ini satu indikator yang Al-Quran ajar kita, bahawa ramai manusia yang silap
dia hanya rasakan Allah Subhanahu wa taala muliakan dia ketika mana Allah berikan dia nikmat. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ni sikap dia bila mana Tuhan uji dia, fa akramahu, lalu dimuliakan dia, wa na'amahu, diberikan nikmat kepada dia, waktu itu dia kata Tuhan telah memuliakan aku. Tuan-tuan, kekayaan tidak semestinya tanda Allah muliakan seorang, tidak juga tanda Allah hinakan seseorang. Ya hak Allah untuk uji satu orang. Kalau kekayaanlah tanda Allah redha, maka Fir'aun jauh lebih kaya, Qarun jauh lebih kaya. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, tetapi bila mana manusia itu diuji, disempitkan sedikit daripada rezeki dia, fayaqulu rabbi ahanan, ketika itu dia kata Tuhan telah menghinakan. Ini juga Allah Taala bantah dalam Al-Quran. Kalla, jangan sekali-kali demikian. Kalau kehinaan itu pada susahnya hidup, sempitnya hidup, susahnya dengan banyaknya penyakit, maka Nabi Ayyub lebih dahsyat ujiannya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa menjadikan syukurnya dan sabarnya bersama apa sahaja urusannya dalam kehidupan ini, supaya nak menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia benci kepada kekufuran dengan cara menghindari akan sebab-sebabnya dan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan dia, iaitu apa sahaja maksiat dan dosa. Allah, tuan-tuan, benci pada kekufuran ini dan benci kepada apa saja yang boleh membawa kepada kekufuran. Walaupun sebahagian orang mungkin hanya kata tak apa, yang tu dosa kecil ya, jangan dipandang dosa itu, pandanglah siapa yang kita maksiati. Jangan dipandang ni dosa saya, dosa kecil ya, dosa besar banyak lagi. Yang kecil-kecil ini tak apalah, dah tak boleh, tuan. Dosa apa sahaja dosa boleh menjadi sebab satu orang terhumban ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu perkara yang kita sama-sama nilai diri kita. Apakah telah ada dalam jiwa kita, tuan-tuan, ciri-ciri yang boleh menjadikan kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai halawatul iman ini? Tuan-tuan, tidak ada bulan lain yang lebih baik, yang lebih utama untuk kita jadikan iman kita lebih mantap, untuk kita didik jiwa dan nafsu kita, untuk kita tewaskan godaan hawa nafsu kita, melainkan bulan Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pada kita beramal, dalam pada kita melipat gandakan amal, jagalah hubungan kita bersama saudara kita, tuan-tuan. Jagalah apa sahaja perkara yang boleh merosakkan amal kita. Jagalah apa sahaja perkara yang boleh merugikan kita, terkait sama ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan hubungan kita sesama saudara. Jangan kita zalimi mana-mana saudara kita. Dan jadikanlah diri kita, tuan-tuan, tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Apabila kita menasihati seseorang, tidak lain tak bukan hanya kerana Allah. Apabila kita baik kepada satu orang, tidak lain dan tak bukan kerana Allah. Apabila kita tegur, kita marah, kita nasihat, kita buat apa sahaja terkait dengan hubungan kita dengan seseorang, jadikanlah dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada diri saya, jiwa saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama beramal dengan hadis ini. Kita perbaiki hubungan kita sesama saudara kita. Kita berikan apa sahaja yang kita mampu, asalkan ianya boleh memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Kita saling memaafkan, kerana kita tahu pada hari yang akan tiba saat dan ketikanya kita semua akan mendahagakan kemaafan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pelik manusia, tuan-tuan, ketika mana dia tahu dia dahagakan kemaafan Allah. Ketika di bulan yang mana Nabi suruh dia minta kepada Allah istighfar, minta ampun. Nabi SAW suruh kita melipat gandakan istighfar pada bulan ini. Kita minta keampunan daripada Allah. Tetapi pada masa yang sama kita tidak mahu memaafkan hamba-hamba Allah yang lain yang ada urusan, yang berurusan dalam kehidupan kita. Ini pelik manusia. Maka memaafkan itu adalah lebih baik
dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memaaf dan mengampunkan kesalahan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali cukuplah sekadar itu. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan sambung hadis yang seterusnya. Ada sekali lagi ya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya doa dan untuk diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu telah Allah catatkan kebaikan untuk kita, dan apa yang berbaki daripada Ramadan ini Allah taala berikan kekuatan kepada saya dan juga tuan-tuan terus iltizam istiqamah di atas amal soleh. Mudah-mudahan seperti mana kita bermula Ramadan, demikian kita berakhir Ramadan kita. Kita tidak semakin perlahan ketika di hujung, kita tidak hanya bersemangat di awalnya, tetapi kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah dari awal sehinggalah detik terakhir sebelum Ramadan meninggalkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, sejahterakan kami kepada dalam bulan Ramadan ini ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, serahkanlah segala kebaikan, segala ganjaran pahala, segala keampunan dan perlepasan daripada azab-Mu kepada kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah rezekikan kami berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini, di saat sebahagian daripada hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami tidak direzekikan berada di dalamnya. Maka ya Allah, berikan kekuatan untuk kami beramal ya Allah, ringankan tubuh badan kami untuk beramal ya Allah, perbaiki hati kami agar ikhlas dalam amalan kami ya Allah. Ya Allah, didiklah jiwa kami agar dapat kami menewaskan dan menundukkan hawa nafsu kami hanya semata-mata dalam mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami akan kembali kepada-Mu. Kami akan membawa segala apa yang kami usahakan di atas dunia ini menghadap-Mu ya Allah. Maka ya Allah, janganlah Kau matikan kami, melainkan dalam keadaan kami dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada pengakhiran umur kami, dan jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutup amal kami, dan jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu berapa hari yang Kau rezekikan Ramadan ini kepada kami ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Kau tidak menjadikan Ramadan ini meninggalkan kami, melainkan Kau telah mengampunkan kami ya Allah. Kau telah mencatatkan nama-nama kami ya Allah dalam senarai yang diampunkan segala dosa kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan meninggalkan kami, melainkan Kau telah memasukkan nama-nama kami ya Allah dalam senarai yang telah dilepaskan, yang telah dibebaskan daripada azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah, rezekikan kami Lailatul Qadar, rezekikan kami Lailatul Qadar. Tidak hanya kami ya Allah, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak kami, isteri kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah, rezekikan kami untuk beramal dan diterima amal kami, dan diberikan keampunan pada malam yang Kau rahsiakan, yang disuruh kepada kami untuk mencarinya ya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rezekikan ia buat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.